Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang saya berada di Bandung. Cuaca dia tak sejuk dulu. Kalau dulu about 10-15 tahun dulu Bandung ni sejuk. Mungkin because of the traffic, makin banyak traffic, makin ramai orang, mungkin lah. Okay, hari ni I just want to share about bila kita beri pertolongan dengan orang. Okay, memang kadang-kadang dalam hidup kita ni kita selalu banyak tolong orang. Kadang-kadang jiran kita yang susah, hidup susah, kita selalu beri pertolongan. Seperti ada yang tak cukup makan, kita selalu beri beras pada mereka. Mereka selalu minta kita macam-macam untuk keperluan mereka kerana mereka susah. Jadi kita mungkin dengan cara ini kita dapat membuat mereka rasa mereka juga diperlukan, mereka juga berharga hidup dalam dunia ni. Jangan buat mereka fikir bahawa mereka tidak berharga dan memalukan kerana mereka selalu meminta kepada kita. Okay, salah satu contoh mungkin apa yang kita boleh buat, seperti kalau kita ada jiran atau teman yang selalu minta barang, minta pertolongan kita, seperti pinjam duit, minta kalau zaman-zaman dulu minta beras, minta pertolongan itu ini macam-macam. Jadi kita apa yang kita boleh lakukan untuk memotivasi mereka, kita boleh minta sesuatu yang mereka mampu, agar mereka dapat rasa bahawa mereka hidup di dunia ini pun berharga. Ada juga yang orang perlukan pertolongan daripada mereka. Ini sebagai contoh. Kalau I boleh share tentang, kalau contohnya I ada jiran ni susah, dia selalu minta beras, kadang-kadang duit makan untuk anak sekolah dan sebagainya. Mungkin kita boleh minta sesuatu agar mereka dapat rasa bahawa mereka ni juga diperlukan. Kita boleh minta mereka, seperti boleh minta sedikit garam, kita tak ada garam, kita kekurangan garam. Benda yang paling kecil yang kita sebenarnya ada, tapi kita minta pada mereka agar mereka fikir bahawa kehadiran aku dalam dunia ini masih berharga, masih ada orang memerlukan pertolongan aku. Dan daripada situ kita kurangkan rasa malu di dalam diri mereka. Jadi mereka fikir selalu mereka minta pada kita, dan kali ini kita minta pada mereka. Jadi mereka tidak perasaan malu pada diri mereka tu berkurang, dan mereka dapat motivasi bahawa mereka juga boleh memberi apa yang mereka mampu untuk menolong orang lain juga, tak kira orang tu mampu atau tak mampu. So itulah salah satu cara agar kita dapat menjaga hati dan perasaan orang lain, terutama sekali orang-orang yang stres, susah, selalu minta pertolongan kita, mungkin minta nasihat, minta pendapat, saran dan sebagainya. Mungkin kita juga boleh minta saran yang dari mereka, saran-saran yang simple yang kita tahu, cuma kita buat mereka tu sebagai seorang yang ada value dalam hidup mereka, agar mereka tidak rasa hidup mereka di dalam dunia ni tidak ada gunanya. Jadi kerana benda-benda gini kadang-kadang boleh membuat orang stres sampai mereka ingin bunuh diri dan give up dalam hidup dan sebagainya. So itu salah satu benda yang I nak share hari ni. Lagi satu, I terperasan kalau dalam Facebook ni ramai orang kalau ni minta maaf, I cakap, but it's a fact. Kebanyakan perempuan kalau dia cari sesuatu tu dalam Facebook, kalau lagi-lagi kalau dia ada masalah dengan suami, dia selalu cari sesuatu tu untuk suaminya. Dia selalu cari macam tanggungjawab suami terhadap isteri, apa suami harus lakukan terhadap isteri. So dia suka cari benda-benda gini untuk post, untuk tunjukkan bahawa dia tengah stres dengan suami dia, tengah ada masalah. Jadi bila orang lain yang membaca, orang tu automatically tahu, walaupun kita tak buka aib kita, tapi sebenarnya indirectly kita membuka aib keluarga. Because orang dah start berfikir, ataupun ada orang yang suka seuzon, dia terus fikir ni tengah ada masalah dengan suami, dan mereka akan beri
banyak negatif komen. Mereka akan cakap lelaki selalu gini dan sebagainya. Sepatutnya kita harus belajar bersyukur dan cari perkara-perkara positif. Contoh kalau suami dia selalu buat benda-benda yang tak bagus ataupun menzalimi dia atau apa saja, cari kebaikan suaminya. Mustahil dalam hidup mereka pada permulaan pernikahan itu tidak ada kebaikan dalam diri suami. So cari kebaikan, jadi kita dapat lupakan keburukan orang lain. Itu because kalau kita compare perempuan dengan lelaki, kalau lelaki ada masalah dengan isteri, dia tidak akan post dalam Facebook cari pendapat atau apa-apa. Dan orang lelaki kita pun malas nak cari apa tanggungjawab isteri terhadap suami. Kita tak suka menuntut. Kita ambil perkara ni sebagai satu ujian, satu masalah yang kita lupakan, kita cari solution. Tapi orang pun banyak gunakan perasaan sehingga mereka out of control dengan perasaan, dan kerana perasaan tu syaitan datang membisik perkara-perkara yang negatif, dan mereka akan mencari segala kesilapan suami dan post di Facebook. Dan orang-orang negatif ni akan datang di Facebook dan katakan, ya, kebanyakan lelaki gitu menzalimi. Kata-kata mereka kadang-kadang kita fikir nasihat, seperti just bersabar, berdoa, tapi sebenarnya mereka pun bersetuju dengan apa yang kita post. So pada sesiapa yang nak komen post-post gini, sebaiknya, pada saran saya, sebaiknya diam, jangan komen apa-apa. Kerana bila kita komen, kita secara tidak sengaja kita telah support seorang wanita itu, dan mereka fikir mereka itu benar dan ramai orang support mereka. Itulah mereka looking for. Mereka perlukan support daripada orang yang membenarkan mereka. So selagi kita tak tahu siapa yang salah, siapa yang betul, kita jangan based on apa yang orang kata di Facebook. Kerana setiap masalah tu ada punca dia. Jika dia seorang isteri yang baik, dia tidak akan post apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga dia. Dia tidak akan katakan suami yang baik, suami yang soleha akan buat gini, suami yang soleh akan buat gini. Dia tidak akan post gitu, dan dia tidak akan cari post-post lelaki, melainkan dia nak share untuk in general. Tapi kalau nak share in general pun, kita harus cari perkataan yang betul. Jangan sampai orang seuzon atau orang tahu apa yang kita masalah yang kita ada sekarang. Kalau kita stres, mungkin kita boleh cari post hadis-hadis yang bagus-bagus agar semua dapat memanfaat, bukan hadis-hadis yang related dengan hubungan suami isteri. Itu yang paling bagus. Itulah saran saya. Lagi satu tentang I nak share, the last thing is about jaga kesihatan. Ramai orang nak jaga kesihatan, nak jadi slimming. Kebanyakan lah orang fikir tentang slimming. Ada yang stres nak jaga kesihatan sampai beli vitamin, suplemen, sampai keluarkan duit banyak. Ada yang sampai exercise, sampai macam-macam lah mereka lakukan. Sebenarnya jaga kesihatan ni, kita tak perlu, dia berpunca semua daripada pemakanan kita. Kalau kita tengok Rasulullah, dia tak pernah dengar cerita dia exercise apa selain daripada pekerjaan. Dia tidak pergi jogging, tidak lakukan itu semua. So exercise tu sebenarnya bagus, cuma kita jangan terlalu ekstrim sampai kita stres untuk exercise. So kalau kita tengok tentang contoh gajah dia tak makan nasi tapi dia gemuk juga. So kalau kita lihat contoh kuda tu dia berlari setiap hari, dia berlari hampir setiap hari, dia berlari exercise, muscle dia ketul-ketul, tapi dia dapat hidup 25 tahun aja. Kura-kura yang tak buat exercise, yang jalan slow, yang lembab itu, yang makan masuk dalam rumah dia tidur, itu boleh hidup 150 tahun. Kuda 25 tahun. So kita tak payah terlalu stres lah untuk jaga kesihatan kita, yang because segala penyakit datang, punca segala penyakit adalah daripada pemakanan kita. So as long as we take care of our food, what we consume, maintain makanan sunnah. Cara-cara Rasulullah makan, seperti Rasulullah makan 5 kali sehari, dan setiap kali dia makan tu portion dia sedikit dia. Itu je dah boleh menjamin kita punya kesihatan. Belum lagi termasuk makan madu, habatus sauda, dan banyak lagi makanan-makanan alami. Jadi kalau kita dapat jaga pemakanan kita, insya-Allah kesihatan kita akan terjaga.
cara-cara sunnah juga banyak yang menunjuk kita cara makan agar kita dapat avoid hindarkan diri kita daripada kena appendix dan banyak lagi penyakit. So kita boleh cari daripada sunnah-sunnah, banyak hadis sunnah. Kita boleh satu hari satu hadis kita cari dan fahami hadis tu, insyaAllah kita tak payah terlalu risau dengan kesihatan kita. I hope this video benefit all of us. InsyaAllah we meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.